الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. So, ya. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif wa sallallahu sirrah. Mas'alatun situ. Harus seorang itu mencerai-ceraikan niat wudu. Ditauzi'kan niat wudu dia. Dia kat basuh muka, dia kata dia basuh muka je, dia niat wudu. Saja aku mengambil wudu bagi muka. Kat tangan kan aku ambil wudu bagi tangan. Kepala, dia niat untuk kepala. Kaki untuk kaki. Maksudnya. Ya, itu mentauzi'. Harus. Tapi benar dah pasal-pasal. Satu nak niat sekali harum dah lah. Pada segala anggotanya, seperti meniat pada mukanya mengangkatkan hadas muka. Saja aku angkat hadas muka. Pada tangannya mengangkat hadas tangan. Satu kerja pula. Hingga akhirlah. Dan harus pula mencerai-ceraikan, membasuh anggotanya satu kepada satunya dengan yang panjang, tapi berkendak mentajdikan niatnya yang keduanya. Ya, dibasuh muka dekat sekam. Kan? Dibasuh tangan dekat mana tu? Johor. Masuk sepadan Singapura, basuh kepala. Ya. Soalan je lah. Tapi kalau dah jauh tu dia kena, ya, maknanya dia basuh muka balik. Dia niat basuh kaki, niat wudu. Dan jika diputuskan niatnya pada pertengahan wudu, jadi ya, dia tengah ambil basuh muka, tiba-tiba ya, dia batalkan wudu, batal. Maka berkendak memula niat pula terkala hendak membasuh anggota yang tinggal tadi, ya. Habis. Dan jika batal wuduknya pada pertengahan, persoalan dia beri pahala tak? Ini masalah. Dia basuh muka, basuh tangan. Lepas tu batal wuduk. Dapat pahala tak dua anggota yang dibasuh tadi? Itu persoalan dia. Dan jika batal wuduknya pada pertengahan, dia beri pahala atas yang sudah dikerjakan juga. Ya. Jika ada batal itu dengan tiada ikhtiar lah. Dia batal tadi tertidur misalnya, tak tetap apa punggung. Kalau dia batal sendiri saja dia batalkan wuduk dengan cara yang membatalkan wuduk lah, pegang isteri dia tak berlapik dan sebagainya. Itu tak ada apalah. Dan jika dengan ikhtiar tiada diberi pahala. Ikhtiar mana pilihan dia sendiri. Demikian dikiaskan pada segala ibadat yang lain daripada seperti sembahyang, ya. Dengan sembahyang terbatal wudu. Maka ini buat 2 rakaat tadi, sembahyang 4. 2 rakaat sudah terbatal, maka hukum 2 rakaat dapat pahala dia. Ya. Dan begitu juga dengan puasa dia tadi. Semua ibadat apabila dia tidak membatalkan dengan ikhtiar pilihan dia sendiri, maka dia beri pahala akan dia kan buat. Dan jika murtad wal-ayazabillah, dia murtad pada tengah wudu, nasib batal wuduknya, tetapi manakala sudah wudu tiada batal, ya, dan batal pada tayamum juga. Itu beza orang murtad dengan auzubillah. Dia ambil wuduk, pada tengah wuduk dia murtad, batal wuduk. Tapi manakala sudah wuduk dah habis, itu tak batal. Dan batal pada tayamum, pada taharah darurah. Masalah, satu masalah jika disertakan niat wuduk dengan menyejukkan badan. Ya, dia sertakan niat yang ambil wuduk pun dia, nak bersejuk pun dia juga. Dua dia iktirankan. Atau menghilangkan daki. Ya, dia basuh tangan tadi nampak daki banyak. Ada gonyor daki sekali. Jadi sekali dua benda jalan. Hukum. Kerana hasil. Dia kata jika disertakan niat wuduk dengan menyejukkan badan. Dia tabar, dia nak bersejuk. Atau kena menghilangkan daki. Jawab dia memada niatnya. Kerana apa? Hasil keduanya dengan niat wuduk saja, ya. Dan jika tiada diniatkan sekalipun atau diniatkan hanya bersejuk-sejuk,
atau menghilangkan daki saja, itu tak memada. Hanya niat wudu. Apa dia nak sejuk kan? Ataupun dia niat untuk menghilangkan daki gosok. Tumpuan dia niat ke situ, bukan wudu. Itu tak sah lah. Atau diniatkan kedua ni itu pada pertengahan wudu, maka hendaklah diistihdarkan, dihadirkan niat wudu balik pada ketika itu. Jika tiada, maka tidak sah. Kerana apa? Diperoleh sarif, benda-benda yang memalingkan daripada wudu tadi. Kemudian telah berlaku ikhtilaf, mana kesalahan pada orang menyengutu akan orang pening baju. Kesalahan pada orang yang menyutukan ibadat dengan yang lain. Ini ada ikhtilaf, mana kesalahan. Ada ulama kata kadar mana yang lebih tidak bagi pahala. Kadar maknanya ikhlas tu kurang, untuk riak lebih, maka batal pahala dia. Batal pahala. Ibadat betul tak? Ibadat tak batal. Ya, cukup syarat zahir dia sah lah ibadat ni. Tak payah apa maksud sah? Mana payah qada. Lagilah kalau tak sah dia kena qada. Adapun sawabul amal, pahala amal, itu ada khilaf ulama. Sang ulama kata auto habis. Sikit pun masuk riak habis. Dibatalkan semua sini. Ada setengah kata tengok kadar persen. Maka kata Imam Al-Ghazali, jika banyak ba'is, ya, kalau banyak ba'is akan akhirat, dia beri pahala. Mana kalau ibadat tadi banyak perkara yang membangkitkan kepada akhirat, maka dia beri pahala. Jika banyak ba'is yang lain, dunia tadi, tiada diberi pahala. Dan mengiktimadkan dia Syekh Ramli dalam Nihayah. Dan berpegang akan di pendapat ini oleh Syekh Ramli dalam Nihayah. Dan kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, diberi pahala akan kadar qasad ibadatnya jua. Banyak mana ada, sikit banyak pun kira lagi. Ya, walaupun sikit, kadar yang sikit itu diberi pahala. Dan jika disekutukan dengan riak sekalipun, sama ada terbanyak qasad ibadatnya atau bersamaan, sama ada 50-50 ataupun banyak qasad ibadat, maka diberi pahala juga. Kata sekadar dia lah. Ulama kata pula batal terus. Sikit pun tak pakai. Habis. Kemudian masalah jika seorang mengambil wuduk pada tepi air yang banyak, tepi sungai ke, maka dibasuhnya sekalian melainkan dua kakinya. Ya, dibasuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kaki dia tak basuh lagi. Maka tercebur di dalam air. Dia mengambil air tadi, habis semayang tepi sungai. Tiba-tiba busuk muka dia basuh, kaki dia, muka, tangan, kepala dah siap. Kaki belum. Tiba-tiba pum dia tergelincir jatuh dalam air. Adakah terpakai basuh kaki itu dengan dia tergelincir itu? Dengan tiada kasat. Dia tak terkasat kan, tergelincir. Dan tiada terlintas pada hati dia niat ambil wuduk. Nak membasuh dua kaki tadi. Jawab dia apa? Tiada terangkat hadas. Sebab itu tak masuk dengan ni niat dia. Pada kedua kaki. Jadi kena niat balik lah. Bersalahan jika ada terlintas. Kalau terjatuh je, lalu diniatkan wuduk sekali agung. Boleh. Kalau terlintas, ia hendaklah membasuh akan kedua kaki tadi. Jawab dia memadai. Memadalah, yakni terangkat keduanya hadas kaki. Habis. Dan demikian lagi jika ia mengambil wuduk dalam air yang dia terjun dalam kolam ataupun dia terjun apa? Dalam sungai. Maka dibasuh segala anggotanya, melainkan dua kakinya. Tiada, maka keluar ia daripada air itu serta tiada niat perjalanan itu membasuh kaki. Dia nampak berjalan itu tak niat basuh kaki. Jawab dia apa? Tiada terangkat hadas kedua kaki tadi. Jadi kena niat lain. Habis. Dan tiada sah wuduk atas kaul yang muktamad. Apa dia? Diniatkan mengharuskan segala perkara yang disunatkan wuduk. Diniatkan mengharuskan perkara yang disunatkan wuduk. Misal seperti membaca Quran. Ya. Dia niat wuduk untuk baca Quran atau hadis atau ilmu syarak, sunat tu. Baca Quran, baca bukan sentuh. Sentuh kena ada sembahyang. La yamassu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Dia pun membaca tu. Dia baca Quran, dia ambil wuduk, tu sunat. Ya, baca kitab, baca hadis, baca kitab, itu sunat. Ada. Maka dia niat tadi, ni kaul muktamad ni. Tidak
sah wudu atas kaul yang muktamad. Diniatkan mengharuskan perkara tersebut. Nawaitul wudu'a listibahati qiraatil Quran. Saja aku mengambil wudu kena mengharuskan baca Quran. Itu tak sah wudu. Ataupun kena masuk masjid. Sebab makruh kita masuk masjid tak ada air sembahyang. Sebab bila masuk masjid tak sembahyang dengan sendiri dia tak sembahyang sunat tahi masjid. Keadaan dia boleh sunat kita tak buat, hukum dia makruh. Atau ziarah akan kubur atau lainnya, sekalian yang disunatkan wudu. Tiba-tiba dia niat untuk benda tu. Jawab dia tiada kebilangan niatnya atau akan perkara yang disebut itu. Kerana ia sudah harus pada mulanya. Dia tak payah niat ambil semayang kena nak baca Quran, ambil semayang nak baca hadis tak payah. Ambil semayang dia dengan sendiri benda tu masuk dah. Maka tiada ada kasatnya diiktibar pada mengangkatkan hadas. Tak ada iktiraf. Kena ambil niat wudu biasa je lah. Kesalahan benda yang mengharuskan macam tayamum itu tak boleh lah. Tayamum memang dia hanya mengharuskan saja, dia tidak mengangkat hadas. Nawaitu tayamum listibahati fardhu salat. Saja aku mengambil tayamum kena mengharuskan listibahah. Kena mengharuskan fardhu semayang. Itu lain. Seperti diniatkan istibahah qiraatul Quran. Nawaitul wudu listibahati qiraatil Quran. Saja aku ambil wudu kena mengharuskan baca Quran. Harus baca Quran. Dia tak niat untuk ambil wudu biasa benda tu, tak boleh dah. Maka tiada memada bagi segala yang al-mazkur yang tersebut tadi. Melainkan diniatkan dengan yang telah tersebut dahulu. Saja aku angkat ada kecil, satu aku ambil wudu atau niat dia. Atau katanya nawaitul wudu li qiraatil Quran. Atau rafil hadas li qiraatil Quran. Memada. Itu memadalah niatnya wudunya. Sebab apa? Sebab dia niat wudu dulu. Saja aku ambil wudu. Kemudian dia ditentukan gharat tujuan di akhir. Yang tadi tidak, saja aku mengharuskan. Nawaitu listibahah qiraatil Quran. Saja aku mengharuskan baca Quran. Tadi niat wudu tak apa. Dan hasil maksud wudunya yang disunatkan dia. Dan harus pula dikerjakan dengan wudu itu sembahyang dan tawaf dan lainnya. Kalau ada sekian niat wudu, saya aku mengambil wudu, nawaitul wudu'a li qiraatil Quran. Maka boleh tak dia baca nak tawaf? Boleh. Nak sembahyang pun boleh. Sebab apa dia datangkan macam ni? Sebab berlainan dengan tayamum. Tayamum lain. Tayamum kalau dia niat nawaitu tayammuma listibahati. Listibahati apa? Masil Quran, untuk menyentuh Quran saja. Maka dia tak boleh sembahyang sunat. Sembahyang wajib lagi tak boleh. Jadi 3 peringkat. Kalau dia niat sembahyang tadi tak niat fardu pun tak boleh buat fardu juga. Nawaitu tayammuma listibahati shalah. Saja aku tayamum kena mengharuskan sembahyang. Fardu sembahyang dia tak sebut, tak boleh buat sembahyang fardu. Dia boleh buat sunat saja. Itu beza. Kecuali kalau dia niat nawaitu tayammuma listibahati fardu. Fardu salat dia kena sebut. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salah. Maka ketika itu dia boleh buat sembahyang fardu hanya satu saja. Kena buat fardu lain dia kena ambil tayammum lah lain. Sunat tak apa banyak. Sebab dia apa tu? Sebab tayammum dipanggil taharah darurah. Taharah dalam keadaan kesuntukan sebab tak ada air. Sebab dia batal kalau air datang. Dia ambil wudu, dia ambil tayammum. Kejap lagi hujan turun habis. Cair. Iza ja'al ma' faqad batalat tayammum. Bila datang air maka batal tayammum. Masa tu guru sahur dah datang Malaysia ni, dia bawa tarekat dia kan. Dia kata iza ja'al ma' faqad batalat tayammum. Iyo marah orang. Dia bawa tarekat dia kata lain batal. Wah, ini nak kacau. Kan? Kau punya besar ke betul? Dah jalan lah kau kacau lain buat apa. Aku ni mau dia repair balik. Dia kata boleh, kata tu dia rasa dia punya biar tu lain cerita. Kita berpekah macam tu, kita pakai mazhab Syafi'i, kita berasa Syafi'i lebih kuat. Dengan kita tidak membatalkan yang lain, yang condemn lain. Apa-apa jangan condemn orang. Benda betul semua jangan condemn. Rasa kita punya berat sini buatlah. Kan tentang keadaan. Dia pakai keadaan iza ja'al ma' faqad batalat tayammum. Dia datang air maka batal tayammum. Dia air, orang lain semua tayammum. Wah, handal ni. Seberat habis orang. Habis yang kedua membasuh muka. Kerana ayat
Yang wajib basuh muka ni kena ada ayat Quran. Iza kuntum ila salat fagsilu wujuhakum. Bila kamu nak semayang, fagsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Mana muka? Kena tahu sempadan ni lah. Jangan dibasuh muka macam orang sapu bedak lah kan. Habis jawab dia. Kemudian basuh, jangan sapu. Ada ambil air tak sebab itu kan samakan bedak. Basuh. Dan jikalau berbilang-bilang muka ni, wah ni muka banyak ni. Ini muka munafik ni, banyak muka. Orang kata talam dua muka ni, orang kata tiga muka. Tuan jadikan dia dua muka ni. Ya, lahir-lahir dua muka. Wah untung dia ada dua muka. Kalau berbilang mukanya seperti jadikan dua mukanya seperti diperanakkan dua muka yang asli keduanya. Kalau ibu dua muka dia. Atau satu asli, satu zaid. Atau satu muka tu nama dia asli, satu zaid. Tahu zaid? Asli dia keluar perut ibu dia, satu. Duk sebulan tumbuh satu lagi muka. Wah, dua muka dia. Yang tumbuh kendian tu, luar perut ibu tu dipanggil zaid. Ya? Macam-macam kita. Akan seorang yang asli, yang muka dua, ya, yang asli satu bak. Atau satu asli, satu zaid. Satu kendian datang. Satu lagi. Wah. Seperti kedatangan baginya tu. Kemudian daripada anak, itu makna zaid. Yang dia datang kendian. Dan kesamaran zaid dengan asli. Tiba-tiba dia tak nampak mana satu yang asli, mana satu zaid. Dia ada iltibas, ya, kesamaran. Atau berbeza dan berbetulan, ya, maka adalah pada tiga surah ini wajib atasnya membasuh keduanya. Dua-dua kena basuh. Sebab dia tak tahu mana asli. Kalau dia tahu mana asli, wajibnya basuh asli lah. Dan diniatkan daripada tiap-tiap daripada keduanya, yang lain daripada surah yang kemudian. Ya, rupa yang kemudian, maka basuh tiada wajib niat melainkan pada aslinya saja. Kalau dia tahulah. Tetapi yang zahir, jika ada keduanya itu asli, dua-dua asli, nasai memadai niat pada salah satu daripada keduanya. Basuh dua-dua, tapi niat salah satu boleh. Surah asli dan zaid yang kesamaran, satu asli, satu lagi zaid, kendian, baru tumbuh, tapi dia samar. Mana satu asli, mana satu yang kendian. Ya, dia kesamaran. Wah, apa dia ingat tak tu? Sampai kat muka dia pun tak ingat. Misalan ni. Keduanya. Wajib membasuh kedua. Wajib dua-dua dia kena basuh dan disertakan niat keduanya. Basuh muka pertama tu basuh, yang lagi satu pun basuh niat juga macam biasa. Dan pada surah asli dan berserupa, wajib membasuh keduanya. Dia asli, ya, dan berserupa, dua-dua kena basuh. Dan sertakan niat aslinya juga, ya. Dan kalau dijadikan dua muka asli dan zaid, oh banyak muka ni. Dan berbeza. Lain sikit, muka ni lain sikit. Dan berbetulan ke depan duduk. Maka bahawasanya tiada wajib atas yang zaid dan wajib yang niat pada yang asli. Maka jikalau ada dua muka, satu pihak kiblat, satu pihak belakang. Ni duduk nampak. Dia kata saya depan belakang nampak apa? Dua muka dia. Ada dia orang tak. Kita ustaz ada tak ilmu? Ilmu apa? Nak pandang depan belakang. Kata depan kau tak habis pandang, nak pandang belakang. Banyak kerja lain kau ni. Ilmu nak pandang belakang. Apa kejadah nak pandang belakang? Nak pandang belakang boleh lah. Macam-macam. Dan jikalau ada dua muka, satu pihak depan kubul dan satu pihak belakang dubur. Daripada pihak, makna pihak dubur. Wajib membasuh pihak kubul jua, mana fakat saja. Basuh depan sajalah. Kesalahan hukum ini pada kepala. Jikalau berbilang-bilang sekaliannya asli. Kepala dia banyak tuan. Semua asli. Keluar perut ibu dia 3 kepala dia. Macam-macam. Atas setengah zaid, benda harus orang boleh jadi. Ya, tuan guru saya dulu kan Tuan Haji Mustafa, dia minat tasbih tu kan dibuat teras dan 100 biji buat tasbih tu semua teras kayu. Last kali dia cari dekat bacok, teras keladi dengan teras pisang. Dia orang kata mana ada Datuk, Tok Guru dia kata nak cari teras keladi pisang, apa kucing bertanduk untuk jumpa kata. Masuk seorang kabau, kucing bertanduk pulau kampung. Amin.
Apa? Dia wacuk keluar kucing bertanduk. Terah tu pun untuk kudapan. Tegak keladi dengan tegak batang pisang. Kau tegak dian ke tegak apa, kerahan Sabah ada terah dia kan. Ni pokok lembut ada terah, pelik-pelik. 100. Semua terah tuan-tuan ni. Macam-macam minat dia orang. Bersalahan hukum pada kepala kalau berbilang-bilang sekaliannya asli. Semua kepala tu asli. Atau satu masalah lain, setengah zaid atau setengah dia zaidah. Setengah dia ada lain. Nasaya memada menyapu salah satu daripada sukunya. Jika asli sekaliannya dan satu suku daripada yang asli dan tiada memada sapu pada yang zaid. Dan sapu yang asli. Ya, zaid tak sapu pun tak apa. Tapi kalau sapu zaid tadi yang kendian, yang asli tak sapu tak memada. Habislah tu. Kemudian dikenaki dengan wajib membasuh muka ialah terbasuh. Ya. Membasuh dengan mana inrisal. Ghaslu makna basuh, ada fi'lul fa'il, kita buat, kita basuh. Kalau inrisal makna terbasuh. Ya. Hujan lebat kita tadam muka je. Atau nautu raf'al hadasil asghar dia tak tahan. Rasa-rasa dah kata kan dah tahan tangan pula. Itu dia panggil inrisal, terbasuh. Maksud sini mana inrisal, terbasuh. Kita tidur malam, kain kita kena kencing budak kecil. Jadi kita malam nak bangun, kita pun tidur. Bangun pagi dah kering. Dia panggil najis hukmi. Ain tak nampak. Najis hukum dia panggil. Ya. Kita pun sangkut dekat apa? Dekat tembok atau dekat ampai kita. Turun hujan, musim hujan ni kan, lebat. Maka hukum dia suci kain tu. Ya, dia tak panggil basuh. Kalau basuh, dia cucuk. Kan, basuh. Ini inrisal terbasuh. Hujan turun, bukan dia basuh, terbasuh. Apa hukum dia? Sah. Ya. Supaya dia wuduk sini. Basuh dengan mana terbasuh. Dikenaki dengan membasuh tu ialah inrisal terbasuh. Jadi kalau dengan perbuatan orang lain, dengan tiada izin sekalipun, ya, tiba-tiba jual atas ke muka dia, dia pun tahan niat saja kau ambil wuduk. Kan? Asal tu. Atau gugur ia. Dalam umpama sungai. Macam orang ke gugur lah. Jatuh. Yang ada jalan-jalan berebung terjatuh dalam sungai, dia pun niat dan sah juga. Jadi kalau terangkat, jika ada terangkat bagi niat, jika ada teringat silap, dia jatuh dia pun pasang niat dia sah pada kedua surah dua masalah ini. Ya, dan demikian lagi dikatakan pada segala anggota ni, ya, yang lain bersalahan barang yang jatuh daripadanya dengan perbuatan dirinya sendiri, seperti ia menintangkan dirinya bagi hujan atau berjalan ia di dalam air. Ya, tiada disyaratkan padanya demikian. Itu kerana didirikan baginya akan tempatnya. Ya, mana diletakkan kena bertempat. Ya, maka diketahui daripada dia bahawa sendiri syaratkan berkekalan niat pada hatinya. Sini kena niat juga lah wasil. Jika ada mengambil wuduk akan dia orang yang lain dengan tiada izinnya. Ya, ada izin dia orang ambil. Kan? Jadi dia niat asah. Maka diketahui daripada ini bahawasanya disyaratkan berkekalan niat pada hatinya. Jika ada mengambil wuduk akan dia, orang yang lain dengan tiada izin. Ya, orang ambil wuduk, tu dia kena niat. Niat dia kena kekal. Ya. Kekal niat apa mana ni? Dengan bau tidak ada disarif, memalingkan daripada benda lain. Itu makna kekal niat. Dia tidak niat membatalkan wuduk. Itu makna kekal. Bukan kekal niat dia. Saja kau ambil wuduk, saja kau ambil wuduk, saja kau ambil wuduk. Oh, pingsan dia mati kan. Nak ambil satu kaki, wuduk, dia pun wuduk juga. Maknanya jangan ada sarif, jangan ada benda memalingkan. Dan satu lagi dikendaki dengan membasuh di sini ialah mengalir air. Jaga ya. Basuh tu makna mengalir air. Sayralul ma'. Kita tarik tangan tu kan, nampak air tu jalan. Itu mengalir. Kalau kita tarik, air dah nampak, dia basah. Itu dia panggil sapu. Dalam wuduk dia ada dua. Satu al-masu, satu apa? Al-ghaslu lah. Al-masu makna sapu. Wamsahu biru'usikum, sapu pada kamu. Ya, adapun wal paghsilu makna basuh. Basuh kena jalan, air itu berjalan. Kalau lembab saja itu tidak dipanggil basuh. Dia boleh guna pasal sapu kepala. Dikendaki dengan membasuh di sini ialah mengalirkan air anggotanya pada anggotanya, maka tiada memadai menyapu. Pada anggota dibasuh kena basuh muka, tangan, kaki. Adapun kepala tak apa. Kepala sapu. Demikian dikatakan pada segala anggota, ya, anggota lain.
Ya, muka, tangan dan kaki. Maka sebab dinamakan wajah. Kenapa dia panggil wajah? Akan wajah. Dinamakan muka itu muka sebab apa? Kena hasil muwajahah, yang berhadap dengan dia. Ya. Kalau tanya muka sebab apa orang panggil muka? Sebab dia muka, dia orang panggil muka. Sebab dipanggil muwajahah, berhadap pada depan. Ya. Sebab tu mana kita bercakap, kenal muka. Nak kenal lawan dengan muka. Barang Quran kata pawal di wajhaka syaitan. Apa nama tu? Aina ma tu al fasamma wajhullah. Di mana saja kamu beradab, ya? Kamu akan berada apa? Berada dengan wajah Allah. Apa maksud di wajah Allah? Sebab wajahlah tempat kenal. Mana semua yang kita menghadap ni adalah tempat mengenali Allah Taala. Mana syai'un yadullu ala wujud. Satu yang menunjuk akan wujud. Bukan Tuhan banyak muka, kan? Fa aina ma tuwallu, di mana saja kamu beradab, fasamma, di sana wajhullah, ada wajah Allah. Namun silap faham kadang-kadang, oh sana ada muka Allah, sana muka Allah. Jadi berjalan syirik nanti. Wajah atau tempat mengenal. Di mana kamu pandang semua itu tempat mengenal Allah Ta'ala. Makhluk adalah menunjuk kewujudan Allah Ta'ala. Dia panggil syai'un yadullu ala wujudi. Satu yang menunjuk atas wujud Allah. Itu maksud ini. Ada pun had muka, anda kena tahu. Ya, InsyaAllah akan datang. Wallahualam. Ini tak. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qad sallahu sirrah. Wal yakinu situ. Khurujuka angka. Yakin ila khurujuka. Angka, keluar engkau daripada engkau. Ai an haulika wa quwwatika. An quwwatika wa wujudika. Al yakin khurujuka anka ai tafsiriyah. Ai an haulika wa quwwatika wa wujudika. Litashhada kamala haulihi wa quwwatihi wa wujudihi fi mahalli izzi ya wa dha'fi. Dan bermula yakin itu, yakin yang sebenar-benar yakin, ialah keluar engkau daripada engkau. Artinya apa? Artinya daripada daya upaya engkau. La haula wala quwata illa billah. Bila hati kita sentiasa duduk dalam keadaan begitu, merasakan keadaan begitu, tidak ada haul dan kuah, melainkan sebenar hakikat ialah haulillah wa quwwatillah. Ketika itu barulah dipanggil orang yang yakin betul-betul dengan Allah Ta'ala. Sebab dia telah mematikan pandangan dia. Tuan suruh mati kan. Bila mati, baru hidup. Wah, dia pening. Dah mati, hidup lah. Bila kamu matikan pandangan pada makhluk, barulah hidup pandangan kamu dengan Allah. Bila kamu keluar, barulah kamu masuk. Jadi keluar, masuk pula. Bagi kita dengan Tuhan kan mukhalafah. Semua ni mukhalafah. Bila kita keluar, baru masuk. Bila kita keluar daripada memandang makhluk, masuklah kita dalam hadrat Allah Ta'ala. Hadratul kursi. Mana? Hadratul unsi. Hadrat berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala. Ada maksudnya. So, ada kata kena keluar. Ya. Entah ada keluar kata. Keluar mana kata? Ini keluarkan pandangan kita. Pandangan haul dan kuah kita. Siapa boleh keluarkan? InsyaAllah. Itu yang kita usaha dalam suluk nak keluarkan ni. Kita tembak-tembak nak keluarkan pandangan diri kita supaya dia memandang kepada dia. Bukan senang tuan-tuan nak buat satu masa dua perkara. Senang buat. Satu masa mata kita memandang makhluk, dalam masa sama mata hati memandang Allah. Bukan boleh senang. Kalau senang, dah ramai orang kampung jadi wali besar. Wali besar ada satu je kat Pulau Besar. Syekh Ismail kan, atau wali besar. Sultan Al-Arifin. Allah. Dan bermula yakin itu ialah keluar engkau. Bermakna apa? Kalau kita tak keluarkan pandangan kita kepada diri kita, pada makhluk ini, maka keyakinan kita dengan Allah Ta'ala masih lemah. Lemah. Ya. Tak nampak. Sebab apa duk pandang benda lain? Orang tu pandang benda lain, dia pandang benda lain. Mana nak?
Nak jadi sempurna. Tak jadi. Artinya daripada daya. Keluar tu daripada daya upaya engkau. Dan ada engkau. Jangan pandang kewujudan kita. Kita pandang betul-betul kewujudan Allah Ta'ala yang hakiki. Maka tertutup pandangan wujud makhluk yang majazi. Ya, yang majaz. Supaya engkau pandang akan sempurna dayanya dan upaya ni. Mana untuk memandang sempurna daya Allah Ta'ala, haul dan kuah dia, kita kena matikan pandangan pada kita. Lagi kita tak matikan pandangan pada kita, kita tak akan nampak jelas batin hati kita menghadap kepada haulillah wa quwwatillah. Sebab tu dia suruh nak pandang macam mana, kena bom dia dan ya, kena bom dia dengan bom besar. Apa dia bom besar dia? Zikrullah. Zikir semua menunjuk ke atas kebesaran Tuhan. Sama ada yang tersebut tu ialah asma' dia ataupun awsaf sifat dia. Semua tu menunjukkan jalal, jamal dia maha agung. Bila terbuka dia benda kita asak, lama terbuka lah kan. Macam tu lah. Kita buka pintu orang kena baca pintu. Pintu kita Assalamualaikum. Senyap, kita balik je. Tak ada dia buka. Ketuk selalu lama terbuka lah. Kan? Rajin ketuk pintu Allah Ta'ala. Mana pintu makrifat ketuk. Dengan apa? Zikrullah namanya. Dan adanya tadi pada tempat lekeh engkau, daif kita. Bila kita pandang daif kita, pandang kelemahan kita, baru nampak kebesaran dia. Maka macam mana nak rasa kita punya lemah? Pandang dia punya sifat yang maha kuasa. Macam mana nak pandang kita punya keberadaan kita punya apa? Zahil, pandang ilmu dia. Pandang ilmu dia, nampak jahil kita. Pandang ke kudrah dia, nampak ajz, lemah kita. Dan pandang wujud dia, maka hilanglah wujud makhluk. Itu maknanya. Kemudian iza zada imanuk bil khurud anil aghyar. Jadi iman seseorang akan bertambah, akan meningkat bila dia keluar pandangan batin hati daripada aghyar, daripada makhluk. Aghyar jam'u ghaib. Ghaib mana ghairullah, yang lain dia tak ada. Semua benda ni proses itu ya, kan kena lazim. Sebab tu dia kena banyak tembak. Zikir kena banyak tu. Nyut Allah. Tembak lama-lama dia pergilah. Sikit-sikit anjak nur hati dia beranjak. Iza zada imanuk bil khuruj anil aghyar tu. Keluar tu boleh. Bau dia kata apa? Nah saya nukiltah min halin ila nahri ila halin. Jawab iza tu. Apabila bertambahlah iman engkau, dengan apa bertambah? Dengan keluar daripada aghyar. Keluar pandangan kita daripada makhluk. Kita pandang asyik makhluk, orang-orang, iman kita lemah. Daif. Nah saya dipindahkan, Nukil tak dipindahkan engkau dari satu hal kepada satu hal. Arti daripada lemah kepada kuat. Ya. Maka nak keluar dengan apa? Tembak zikir. Banyak zikir dia berjalan, sikit dia berjalan. Dan rasa hati tu akan bertambah. Daripada makam qalbi dia naik. Daripada makam apa? Makam apa? Makam qalbi. Makam roh. Lepas tu naik makam sir dan seterusnya. Kepada kuat kepada bahawasanya sempurna. Dan dia itulah yakin, ya. Tu. Barulah yakin kita tu kuat maknanya. Ila ay min dha'fin ila quwwatin ila an yakmula imanuka wa huwal. Habis. Kemudian wa iza zada wa fi nuskhatin qawiyah. Zada tambah ataupun setengah nasah dia bawa ibarat dengan qawiyah. Wa iza qawiyah yaqinuka bil khurujuka anka. Semua khuruj dan semua keluar kena buang. Maka nak buang tu dipanggil kena riyadah wal mujahadah. Nak buang dia bagi dia keluar, nak heret pandangan dalaman kita supaya keluar menghadap pada makhluk, pergi menghadap ke hadirat Allah Ta'ala. Ini satu kerja besar tadi. Sebab mata dua pandang dua. Nak pergi bawa mata dalam bukan senang. Bi khurujuka anka wa an sa'ilil aghyar. Ya, nukil tamil maqami ila maqam la.
Ai min ma'rifatin. Tadi hal Hal tu apa dia hal tadi? Iaitulah perasaan hati dia, rasa. Tu. Ya. Iaitu daripada halin min halin, satu kelakuan daripada lemah kepada kuat. Adapun ma'rifat itu dipanggil maqam. Likulli maqamin hal. Tiap-tiap makam ada kelakuan dia. Ya, macam makanan jugalah. Ada makan rasa pedas, ada makan rasa lomak kan. Ada rasa manis, macam-macam rasa. Asam-asam, rasa pedas kan. Itulah makam ni, rasa ni. Ada makam masing-masing. Nukil tami maqami ila maqami ay min ma'rifatin ila kashfin wa min kashfin ila musyahadatin. Apabila bertambah dan pada satu nusa kuat iman, dia zikir terbuka lagi tuan. Engkau dengan keluar engkau daripada engkau. Dia zikir, apa nampak? Tak rasa lagi dah. Apa rasa? Dia je. Ya, kalau nak baca warid apa rasa? Dia akan tanya. Apa awak pandang? Apa awak mimpi? Atau warid. Dalam suluk 3 hari dia baca sekali. Apa warid? Benda yang sampai. Sama ada mimpi atau tak bagi. Kalau mimpi Rasulullah dan sebagainya macam-macam. Ya, biasa dalam suluk. Kadang-kadang ni dia terbuka. Tengah zikir pam terbuka depan Kaabah. Terbiasa kan ni. Terbuka. Atau sab dia naik. Macam-macam lah pembukaan 1001 macam ada. Itu dipanggil kashfin, pembukaan. Dia masuk alamil malakut, alami jawarat terbuka. Kenembahan daripada itu baru dia pergi pada musyahadah. Dia telah menyaksikan dalam alam tu, alam ni macam-macam kejadian Tuhan besar-besar. Akhir Tuhan tarik hati dia terus tap kepada akhir apa? Musyahadah kehadrat Allah Ta'ala. Hilang yang lain habis. Ya, ketika kita hilang yang lain. Yang ada dia je. Hati dia kata la maujud illallah. Tiada wujud dalam pandangan hati dia melainkan Allah Ta'ala. Oh, dia ini punya lazat dia cerita. Dia punya lazat tak boleh cerita. Kelazatan ni amat hebat bila terbuka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hilang yang lain kan. Hilang mana? Pandangan dalam. Luar nampak, tak nampak dalam. Allahumma ja'alna. Dan daripada daripada aghyar, nasai dipindahkan di kau. Nukilta, dipindahkan satu makam. Artinya daripada ma'rifat kepada kashfin, daripada kashfin kepada musyahadatin, syuhud dengan Tuhan. Man arafa Allah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang betul-betul syuhud kenal Tuhan, dia akan syuhud batin hati dia kepada Allah dalam tiap-tiap suatu. Apa saja dipandang, apa saja didengar, apa saja dilihat, dia akan syuhud dengan Allah Ta'ala. Wah, ini dahsyat tuan-tuan ni. Ini iman sangat hebat. Ya, kena cari. Ya. Kena rajin. Ni kena rajin masuk suluk tuan, kena rajin. Bukan suluk je, kena rajin. Bila rajin suluk, kita rajin pam, pum. InsyaAllah terbuka on dulu. Seronok tu bila suluk muka dia orang. Ya, suluk mana jalan, nak bawa berjalan melancung ke hadirat Tuhan. Tak nak. Kau melancung ke Korea berjadah. Tengok orang makan lipas. Ya, melancung hadirat Tuhan. Ya, melancung zahir kita pergi anggota zahir. Dia melancung rohani. Ya. Ini tak ada pada orang kafir. Melancung lain orang kafir pula lagi juga kata alam dia pergi. Ini rohani kita berjalan. Fafirru ila Allah, berjalanlah kamu menuju ke hadrat Allah Ta'ala, marifat akan Tuhan. Dan satu maknanya kelazatan yang cukup hebat. Habis. Kemudian mami mu'ayyana wa min mu'ayyana ila ittisal wa min ittisal ila fana wa min fana ila al-baqa ila ghairiha min al-maqamat al-ma'rufah li ahliha. Yang akan datang dalam ayat. Ya, dia akan datang. Mana dapat pun dia kena kerja keras dan dia kerja banyak peringkat tu. Ya. Daripada musyahadah dia pergi muayyanah, muayyanah dia pergi ittisal, ittisal pergi fana, fana pergi baqa. Baqa lepas tu pum dibuka lagi. Kalau buka dan sirrul asrar bagi al-imam, ya, iaitulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Dia Sultanul Aulia. Dia kata dibukakan sini sampai dia alam barzah terbuka. Lagi banyak terbuka. Ya, sebab gedung kan dia dapat kunci dia apa? La haula wala quwata illa billah, tu mematikan diri. Kunci dia dah. Ya, matikan diri kamu baru terbuka. Dan terbuka ni terbuka macam-macam tujuan ni. Sebab dia kata kanzun min kunuzil. Gedung daripada gedung Allah Taala Maha Dahsyat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
puasa. Amin. Alhamdulillah. Ya.